Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 14 April 2020 bersama saya Enes Jonathan Seribu. Berita utama, Sarawak merekodkan 7 lagi kes baharu positif COVID-19 dan menjadikan jumlah bilangan kes positif di Sarawak sebanyak 348 kes sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac 2020. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Isnin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah yang mewakili Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, kesemua kes positif itu dirawat di Hospital Umum Sarawak. Dalam sidang media sama, beliau memberitahu sebanyak 155 kes baharu positif pesakit di bawah siasatan PUI dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 2,680 kes. Statistik kes PUI mengikut daerah. Untuk daerah Kuching seramai 116, untuk daerah Serian 22, untuk Semarahan ada 7, untuk Bau ada 3, Miri ada 3, Seri Aman ada 2 dan Bintulu ada 2. Jadi kesemuanya PUI adalah 155. Laporan seterusnya, JPBNS tidak bersetuju dengan keputusan beberapa syarikat penerbangan Malaysia Airlines System, Air Asia dan Malindo yang telah membatalkan penerbangan ke Sarawak bermula dari 15 hingga 30 April 2020. Walau bagaimanapun, Jawatan Kuasa Bencana Sarawak tidak bersetuju dengan keputusan di atas. Jawatan Kuasa merasakan bahawa penerbangan daripada Semenanjung ke Sarawak dan sebaliknya adalah perlu untuk memenuhi keperluan perjalanan yang penting. Justru katanya, JPBNS telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan Sarawak untuk berbincang dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia mengenai isu tersebut. Sementara itu, katanya Sarawak telah membuat keputusan bahawa operasi kedai gunting rambut di Sarawak tidak dibenarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pembukaan kedai gunting rambut adalah tidak dibenarkan. Dalam pada itu, beliau memberitahu JPBNS masih dalam perbincangan mengenai apakah sektor-sektor yang dibenarkan untuk beroperasi dalam tempoh PKP tahap 3 berdasarkan kesesuaian dengan Sarawak. Berita seterusnya, Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian MPUB akan memainkan peranan membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS, perusahaan mikro, peniaga kecil dan penjaja memohon bantuan di bawah Bantuan Khas Sarawak Kusayang. Menteri Muda Pembangunan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais berkata, ianya termasuk memudahkan urusan permohonan bantuan khas RM1,500, skim pinjaman industri kecil sederhana dan permohonan skim kredit mikro Sarawak. Dalam satu kenyataan media pada Isnin, beliau menambah, bagi pinjaman di bawah dana bantuan khas untuk PKS, mereka boleh berhubung dengan bank seperti Maybank, RHB Bank dan Hong Leong Bank. Berikut pula mengenai kejayaan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sintech Teknologi yang telah berjaya menghasilkan terowong sanitasi pertama di Sarawak yang dikenali sebagai Seamore Sanitizer. Ketua Pegawai Eksekutif Sintech, Syed Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman berkata, alat pembasmi kuman itu direka 2 minggu lalu ketika bermulanya tempoh PKP. We started the concept and design 2 weeks ago, tested it for a couple of days. We found it very useful, interviews of people using it and all this. So we looked through the journals, medical journals, how effective the sanitizers, the mist technology. You know, some people use spray. Spray is only very selective part of the body, but the mist is covering the entire part of the body. So we thought this will be one of the best technology for cleaning people from COVID. Bercakap dalam sidang media semasa perasmian terowong sanitasi Sintech di Plaza Merdeka Kuching pada Isnin, beliau menambah, Sintech amat serius dalam pengendalian pelaksanaan alat tersebut khususnya di seluruh Sarawak dalam usaha mencegah penularan COVID-19.
Sementara itu, wartawan Buletin UKAS turut menebual Pengurus Besar Sintek Komersial Muhammad Sahrin Muhammad Yusri yang menegaskan keberkesanan alat itu di mana bahan kimia yang digunakan berasaskan formula klorin dioksida yang diperakui selamat kepada setiap individu peringkat umur. Bahan kimia yang kami gunakan adalah bahan kimia yang selamat dan diiktiraf oleh badan-badan yang betul-betul memberikan jaminan bahawanya betul-betul selamat. Jadi sesiapa saja boleh masuk ke dalam terowong sanitasi tu, kita boleh buat beg, pakai baju apa sekalipun dan mun makeup tebal sekalipun, kita orang jangan risau nya akan luntur kerana nya akan mengganggu makeup kita, nya akan mengganggu beg kita sebabnya adalah mist di mana nya akan turun macam bentuk air yang sikit-sikit ya, mist ya. Jadi kita orang pergi ke mana-mana shopping kompleks, insya-Allah kita akan jumpa benda tu kelak dan kita orang lalu, insya-Allah kita akan boleh mencegah penularan wabak COVID-19 tu. Ya. Masih mengenai CMOS Sanitizer. Ikuti perkongsian laporan wartawan Buletin UKAS Lea Amira sekitar berlangsungnya sidang media perasmian alat pembasmi kuman itu pada Isnin. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira yang kini berada di Plaza Merdeka Kuching bersempena dengan perasmian COVID Buster iaitu terowong sanitasi cegah virus pertama di Sarawak diperkenalkan oleh Sintek Teknologi. Hari ini saya dan para media hadir ke sini melihat sendiri pelaksanaan dan juga penggunaan terowong cegah virus ini dan seperti yang anda dapat lihat di belakang saya diletakkan di depan pintu masuk Plaza Merdeka Kuching iaitu salah satu kompleks beli belah di sini dan pengunjung yang datang akan disaring terlebih dahulu menggunakan termometer dan jika melepasi saringan berkenaan barulah mereka dibenarkan masuk ke terowong sanitasi tersebut yang mengambil masa 10 hingga 15 saat sahaja. Hari ini saya sendiri akan merasa pengalaman pelaksanaan terowong sanitasi virus ini. Alat yang dikenali sebagai CMOS Sanitizer ini akan diedarkan oleh Sintek Komersial sebagai usaha untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin serius ketika ini. Melalui usaha ini, ia diharap dapat mengurangkan risiko orang ramai daripada terkena jangkitan wabak tersebut. Baiklah, selama 10 saat saya sudah berada di dalam terowong ini dan kepada anda yang ragu-ragu dengan pelaksanaan terowong ini, jangan risau kerana ianya dijamin selamat. Saya Lia Amira dan juruvideo Irfan melaporkan untuk Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan video mengenai cara untuk mencegah jangkitan wabak COVID-19. Sekian edisi tengah hari bersama saya Enes Juratan Seribu dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada Buletin UKAS edisi petang. Sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.